الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وبعد. Tak, maaf, saya tekak gatal sikit. Okay. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada malam ni. Dengan limpah kurnia kita dapat bertemu setelah kita melaksanakan solat maghrib secara berjemaah. Di mana pada malam ni insya-Allah kita akan sama-sama mengupas beberapa potong ayat Al-Quran yang mana diambil daripada suratul Ahzab ayat ke-56 dan 57. Di mana ayat yang akan kita kupas ni, yang akan kita ulas dan kita hayati maksudnya adalah ayat yang pada pandangan saya rasa semua dah pernah hafal. Semua dah selalu sangat dengar, semua dah pernah hafal. Cuma mungkin tak test ingat ke tak. Kalau test try baca mungkin hafal. Sebab ia ayat yang setiap minggu umat Islam setiap hari Jumaat akan mendengar. Dan juga tak kuranglah bagi kaum wanita pun mungkin selalu mendengar. Walaupun sekali pun kita telah melepasi zaman pandemik, zaman yang mana ramailah di antara kita lama tak buat solat Jumaat. Tapi tetap ayat tu tidak mungkinlah untuk kita lupakan, sebab seringkali diulang-ulang. Di mana ayat tersebut, bolehlah kita lihat, siapa yang ada Quran tu boleh tengok ayat yang mana Allah SWT telah berfirman kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innal ladzina yu'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina. Jadi dua ayat daripada suratul Ahzab 56 57. Cuba kita ingat. Kita ingat ayat je, tapi kita tak ingat nombor ayat tu, ataupun kita tak ingat surah apa. Ayat 56 dan 57 ni ayat yang kita dah hafal. Saya rasa ramai dah hafal. Mungkin dia pun tak perasan dia dah hafal sebenarnya. Yang mana Allah SWT telah berfirman kepada kita orang yang beriman dengan agama ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, Allah ini Tuhan kita dan para malaikat, yusalluna 'alan nabi, berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang ini kita. Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah ke atasnya, wasallimu taslima, dan berikanlah salam dengan penuh penghormatan. Jadi ayat ni kalau kita perhatikan pada lafaz sallu, ya ayyuhallazina amanu sallu, wahai orang beriman, sallu, berselawatlah. Sallu ni dia kalau dalam tata bahasa Arab lah, tata bahasa Arab dalam nahwu, dia menggunakan sirah amar ataupun fi'il amar, iaitu
membawa maksud ayat suruhan. Dia tak sama dengan ayat statement macam selawat ataupun berselawat ataupun telah berselawat, akan berselawat. Kalau surah Amar dia ayat suruhan, berselawatlah wahai orang beriman, berselawatlah. Dia tak sama. Macam orang tidur, dengan lafaz tidurlah, tak sama. Dia menggunakan penggunaan ataupun tata bahasa tak sama. Jadi persoalan kat sini, persoalan bila Allah sebut wahai orang beriman, berselawatlah. Allah suruh kita selawat. Suruh. Jadi persoalan kat sini, apakah suruhan tu dia wajib ataupun sunat ataupun harus je? Harus. Maksudnya buat pun tak dapat apa-apa. Harus ke? Mungkin ada orang menganggap kan selawat kepada Nabi ni tak ada apa pun. Dia hanyalah sekadar ucapan sahaja. Tak ada apa. Jadi tak sampai tahap wajib ataupun sunat. Jadi apa hukum dia kat sini? Sebab kita biasa dengar. Kita biasa dengar. Ustaz-ustaz, tok-tok guru, ulama-ulama selalu sangat ingatkan kepada kita semua berkenaan kelebihan selawat, keutamaan selawat, galakkan untuk selawat. Tapi pernah tak kita terfikir apa hukum selawat sebenarnya? Apa hukum selawat? Kalau hadis, kalau ayat Quran banyak anjurkan kita untuk selawat. Tapi dalam ayat ni dia punya nada lain. Allah SWT berfirman, wahai orang beriman, selawatlah. Jadi apakah hukum dia wajib, apakah hukum dia sunat ataupun lain-lain? Yang tu mungkin tak ramailah di antara kita yang tahu. Mungkin ada yang dah tahu. Tapi kita bagi tahu lah. Walaupun ada yang dah tahu, tapi saya nak bagi tahu jugalah. Yang mana kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-57, kita biasa dengar ayat 56 tu, tapi ayat ke-57, innal ladina yu'duna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya mereka yang yu'zunallah, mereka yang menyakiti. Yu'zu ni banyak maksud. Boleh jadi maksud menyakiti, boleh jadi maksudnya menghina, boleh jadi maksudnya merendahkan, boleh jadi maksudnya tidak diredai. Orang yang sesungguhnya mereka yang melakukan perkara yang tidak diredai oleh Allah dan Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah laknat di dunia dan di akhirat. Laknat ni kita dah pernah sebut dah sebelum ni. Dah lama dah, berapa tahun lepas. Apa maksud laknat dalam Quran dan dalam hadis? Bila dosa itu bila disertakan dengan laknat, maksudnya dia satu doa kebinasaan, doa mencelakakan bagi orang yang berbuat perkara tersebut. Banyak kalau kita himpunkan banyak hadis-hadis dan ayat Quran. Allah melaknat, Nabi melaknat. Laknat ni dia beza dengan dosa yang lain. Dosa dapat dosa lah dan dapat balasan, dapat seksaan, azab. Tapi kalau disertakan dengan laknat, dia berbentuk kehancuran di dunia dan di akhirat. Contohnya dalam hadis, man su'ila an ilmin fakatamahu uljimahullah bil jamal min nar yaumil qiyamah. Ataupun dalam hadis lain lah pasal anak, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Mereka yang menyembunyikan ilmu, sembunyikan ilmu. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Maka mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua makhluk. Allah dan semua makhluk akan laknat orang yang menyembunyikan ilmu ni. Maksudnya laknat ni adalah doa kecelakaan.
Maksud Allah akan doakan dia celaka sentiasa. Contoh lainlah perbuatan yang dilaknat Allah, dia homoseksual ataupun dia menukar jantina, tukar jantina. Allah laknat. Laki jadi perempuan ataupun sebaliknya. Allah laknat. Allah laknat orang tu sehinggalah dia berhenti melakukan perbuatan dia, sehingga dia bertaubat. Maksud contoh dia tukar jantina, selagi dia tukar jantina tu, selagi itulah Allah laknat dia. Celaka berterusan doa tu sampai dia mati. Sampai dia mati celaka, Allah akan doa. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhul la'in, dan dilaknat semua makhluk. Para malaikat yang berjuta-juta pun laknat dia. Semua manusia pun kata laknat dia. Sekalipun manusia zahirnya tak laknat, tapi hakikatnya laknat. Semua hidupan di atas muka bumi ni, haiwan semua akan laknat dia. Mereka yang melakukan dosa laknat. Jadi laknat ni satu dosa yang disertakan dengan doa kebinasaan. Kalau perbuatan lain dosa lah, dah ada balasan dia. Tapi laknat ni lebih teruk lagi. Jadi disebut dalam ayat tu, la'anahumullah fi dunya wal akhirah. Allah laknat dia di dunia dan di akhirat. Akhirat pun Allah akan laknat dia juga. Wa 'adda lahum 'adaban muhida, dan akan disediakan bagi dia ni azab yang hina. Azab yang akan menghinakan dia. Jadi persoalan sini, apa maksud ayat 57 ni? Nak kait dengan ayat 56. Kata ulama, persamaan ayat ni boleh dilihat. Ulama tafsir mengatakan persamaan ayat ni boleh dilihat, al-irtibatu bil ayatis sabiqah. Ayat ni ada kaitan dengan ayat sebelum dia. Ayat 56 dan 57 ni ada kaitan dengan ayat 53. Surah yang sama. Mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ayyuzana lakum ila ta'amin ghayra nazirina inam walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina li hadis inna dzalikum kana yu'zi nabi fayastahi minkum. Persamaan ni pada ayat tu, inna dzalikum kana yu'zi nabi fayastahi minkum. Sesungguhnya yang demikian itu yu'zin Nabi, menyakiti Nabi SAW, menyakiti Nabi. Fayastahi minkum, tapi Nabi malu nak mengucapkan. Nabi malu, tak sampai hati nak cakap, tapi Nabi tak suka, Nabi tak redha. Nabi tidak menyukai apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan tu, iaitu dalam ayat tu, ayat tu panjang lah. Saya baca tadi pun tak sampai habis. Boleh tengok ayat 53 surah Ahzab. Dalam ayat tu, innal ladina amanu ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi. Allah sebutkan, wahai orang beriman, jangan kamu masuk rumah Nabi. Jangan kamu masuk rumah Nabi. Jadi ini adalah satu adat orang zaman dulu. Sejak zaman jahiliah lagi. Mereka ni ada tabiat, mereka ni suka masuk rumah orang suka hati. Masuk rumah jiran sebelah rumah, masuk macam tu je, minum air. Kalau kita zaman kita panggil orang ni tak ada common sense lah. Walaupun kawan kita, orang ni tak ada adab. Tapi zaman Nabi dah biasa dah benda ni. Zaman sebelum tu dah biasa masuk rumah Nabi. Orang kata duduk lepak lama-lama, tidur atas katil. Zaman sebelum zaman sebelum tu. Tapi sahabat tak adalah buat sampai macam tu. Sahabat tak adalah sampai tak beradab macam tu. Tapi sebelum tu teruk lagi lah. Tapi sahabat masuk rumah Nabi. Adalah situasi masuk rumah Nabi tanpa izin, yang mana hal tersebut tidak disukai oleh Nabi. Nabi tak suka. Nabi adalah peristiwa dia, asbab nuzul dia, cerita panjang lah pula. Dia dalam tafsir ayat 53 tu dia cerita panjang lah. Tapi kita nak sebut, dulu ada tabiat orang Arab ni, dia suka masuk rumah orang tak minta izin. Kadang mungkin setengah tempat pun kadang buat yang tu kat kampung lah. Kadang bukan orang besar, kadang yang buat tu budak-budak masuk rumah. Tapi mak bapak tak tegur.
Yang mana perbuatan tu tak disukai Nabi. Jadi Allah tegur sahabat. Jadi bukanlah maksud sahabat ni teruk sangat. Sahabat ni tetaplah golongan yang mulia di sisi Islam. Mereka mulia disebabkan mereka ni asbab kepada syariat. Sebab kalau bukan disebabkan teguran, boleh jadi tabiat tu sampai ke zaman kita pun masih diamalkan. Masa zaman kita pun masih ada orang buat macam tu. Kita rasa macam benda ni adab, orang kena jaga. Tapi kalau tidak adanya ayat yang diturunkan tu, boleh jadi adat tu, benda tu tetap dilakukan sampai sekarang. Cuma orang suka tak suka je. Kadang ada orang kononnya sporting, jadi dia bagi, padahal dia tak fikir dia dah berkait dengan privasi isteri dia ke anak-anak dia. Yang mana Allah tegur sahabat masuk suka hati rumah Nabi ni, dan umumnya pada orang beriman yang lain tak boleh. Jangan kamu masuk rumah orang suka hati illa ayyuzana lakum, melainkan dengan izin. Bila dah masuk tu ada dah pula bab-bab tetamunya, adab jarah. Tapi jangan masuk suka hati. Dan kemudian dalam ayat yang sama, ayat tu panjang. Wa iza sa'altumunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Apabila kamu nak bertanyakan sesuatu ataupun nak meminta sesuatu daripada isteri-isteri Nabi, fas'aluhunna min wara'i hijab, mintalah di sebalik tabir, mintalah di sebalik hijab. Tak boleh. Sebab apa? Nabi tak suka. Kalau kita tak ada masalah, orang tanya ataupun minta sesuatu, bermuamalah lah, orang bermuamalah dengan isteri kita contohnya, tak ada masalah. Atas dasar muamalah tak apa, nak berniaga ke apa. Tapi dengan isteri Nabi, Allah tak bagi. Allah tak bagi. Ni khususiat lah, khususiat untuk Nabi SAW. Sahabat-sahabat tak boleh cakap dengan isteri Nabi suka hati. Dia mesti cakap tu di sebalik tabir. Bagi orang beriman, hukum tu ada pandangan lah, ada perbahasan dia. Tapi Nabi tak boleh. Sebab apa? Nabi rasa, orang kata ada kecil hati. Nabi tak suka. Dan Allah faham tu. Tapi Nabi tak mengutarakan, Nabi tak utara kepada sahabat-sahabat. Fayastahi minkum, sebab Nabi malu. Nabi malu nak cakap, sebab tu berkait dengan diri. Apa saja berkait dengan diri Nabi ni, Nabi selalu mengalah. Tapi Allah tahu. Dalam ayat sebut, inna zalikum kana yu'zin Nabi. Perbuatan-perbuatan tu, ada lagi perbuatan lain disebut dalam ayat tu, antara jangan kahwin dengan isteri Nabi. Tak boleh kahwin. Sahabat-sahabat tak boleh ada perasaan nak kahwin dengan isteri Nabi walaupun lepas Nabi wafat. Ini pun khusus untuk Nabi lah. Kalau dengan kita tak boleh lah kita buat peraturan macam tu. Inna zalikum kana yu'zin Nabi, sebab benda-benda tu menyakiti Nabi. Fayastahi minkum, sekalipun Nabi berasa malu nak cakap. Wallahu la yastahi minal haq, tapi Allah tidak sekali berasa malu dalam nak menegakkan kebenaran. Allah tak malu. Allah berani menegakkan apa yang salah. Jadi bagi Allah, itu adalah perbuatan perkara yang perlu diperbetulkan. Benda lain Nabi nak mengalah mungkin tak apa. Allah terima. Itu sebagai satu sikap rahmat Nabi. Tapi benda berkait apa yang Nabi rasakan, Allah anggap itu adalah sebagai adab yang kita umat Islam kena jaga. Persamaan dia kat situ, persamaan yang kita sebut, apa kaitan ulama tafsir kata kaitan ayat 53 dengan 56 ni dan 57. Kaitannya adalah pada perkataan yu'zi. Dalam ayat 57 digunakan perkataan yu'zi. Yu'zu. Dalam perkataan dalam ayat 53 yu'zin Nabi fayastahi minkum, iaitu menyakiti. Jadi ulama kata apa sahaja perbuatan yang menyakiti Nabi SAW, perbuatan itu dilaknat oleh Allah Taala. Allah tak suka. Samalah dalam adab-adab yang lain. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suara kamu di hadapan Nabi. Fauqa sautin Nabi, tak boleh kita menyembang sahabat-sahabat lah zaman tu, tak boleh menyembang dengan Nabi dengan nada yang tinggi.
Sekalipun bukan niat nak marah, bukan niat nak marah, tapi suara aku dah memang macam ni. Kadang-kadang setengah daripada kita bagi alasan macam tu kan. Kau cakap saya slow je lah, dah memang aku suara macam ni. Tapi zaman Nabi tak boleh. Sekalipun dia kata aku cakap biasa je, bukan nak marah Nabi apa, tak boleh. La tarfa'u aswatakum, ni adab. Allah kata adab. Aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din. Jangan kamu cakap dengan Nabi ni macam kamu cakap sesama kamu. Maksudnya sembang Nabi ni macam, memanglah Nabi tu sahabat mereka, tapi jangan sembang tu macam lebih kurang. Cakap dengan Nabi kaki terkangkang lah, contoh lah. Macam buat orang kata terlalu sempoi sangat lah dengan Nabi, tak boleh. Cakap tu beradab. Allah suruh, sekalipun Nabi tu sahabat kamu, tapi cakap beradab. Walaupun ditujukan pada sahabat, tapi pada kita pun samalah. Kita jangan cakap orang kata tuju pada Nabi tu macam Nabi ni manusia biasa. Alah, Nabi pun buat salah juga. Nabi pun manusia juga. Memang betul manusia, tapi nada kita tu kita macam mengumpamakan Nabi dengan manusia biasa. Sama saja. Salah. Sebab apa? Sebab dia sebut dalam ayat yang sama, dalam surah Hujurat, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli kajahrikum li ba'din. Ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Kerana perbuatan-perbuatan tak beradab ni, Allah suruh sahabat-sahabat ni jaga adab. Dan umat Islam pun sebenarnya disuruh. Kenapa umat Islam ni disuruh untuk jaga adab? Jaga adab dengan guru, jaga adab dengan ulama, jaga adab dengan ibu bapa, jaga adab, jaga supaya apa? Supaya antah bata' malikum wa antum la tashurun. Kerana dengan tak menjaga adab tu boleh menjatuh ataupun boleh memusnahkan amalan kamu, a'malukum wa antum la tashurun, sedangkan kamu tidak menyedari. Jadi Allah dalam tafsir sebut, Allah begitu nak menjaga para sahabat ni dengan usaha keras mereka menjaga agama. Allah nak jaga mereka ni dengan Allah memperbetulkan adab mereka. Jadi adab penting. Kalau kata adab tak penting, adab penting. Disebabkan tak beradab, kita boleh rosak amalan. Disebabkan tak beradab, kita boleh dilaknat oleh Allah SWT. Jadi kita dapat fahamlah maksud kenapa ulama relate kan ayat 53 dengan ayat 56. Persamaannya, kata ulama, apabila seseorang tu melakukan sesuatu yang tidak disukai Nabi, sekalipun Nabi dah tak ada, yang kita kata Nabi dah tak ada, jadi buat apa kita nak jaga-jaga sangat? Tak, sekalipun Nabi dah tak ada, Nabi dah wafat, tetap wajib kita jaga adab dia. Sebab apa? Sebab apabila kita buat benda-benda yang tidak beradab ni, dia seolah-olah kita meletakkan Nabi tu bukan pada tempat. Ni ulama tafsir sebut. Dia kata bila kita buat benda-benda yang tak beradab ni, dia seolah-olah meletakkan Nabi bukan pada tempat dia. Bila kita tak beradab dengan ibu bapa, kita melawan cakap, kita tinggi suara, kita biadab, dia maksudnya kita meletakkan ibu bapa itu bukan pada tempat dia. Tempat dia tempat yang mulia, tapi kita cakap macam tu, jatuh martabat dia. Martabat dia tak jatuh, tapi martabat yang jatuh di sisi kita. Dan kita dihukum lah disebabkan apa yang kita buat. Dan jangan kita rasa tak ada dosa, tak salah. Aku takkanlah polis nak tangkap aku sebab aku derhaka mak bapak. Kita rasa macam tu, tapi di sisi undang-undang Allah tak menganggapkan benda tu. Benda tu boleh diabaikan. Jadi tak beradab dengan Nabi adalah perbuatan yang tidak meletakkan seseorang pada tempat. Dalam hadis Nabi sebut anzilun nas manazilih, letakkanlah orang pada tempat. Maksudnya kalau kita dengan orang kaya, contohlah orang kaya datang, ataupun raja agung datang, tiba-tiba kita kata, alah, agung tu pun manusia biasa, jadi kita buat biasa-biasa dah lah.
Jadi kita datang lah, kalau orang lain datang kita buat macam tak ada apa-apa. Jadi kalau agung datang pun kita buat macam tak ada apa-apa. Jadi kalau sebab apa? Sebab alasan kita dia pun manusia biasa. Kalau kita anggapkan macam tu, maksudnya tak ada penghormatan pada seorang pemimpin, lagi pemimpin Islam, maka dia akan jatuhkan imej Islam tu sendiri. Orang bukan Islam tahu, oh umat Islam ni dengan pemimpin sendiri pun tak jaga. Tak, pemimpin sendiri pun dia tak, orang kata tak cinta, tak sayang. Sebab apa? Sebab jangan salahkan, jangan salahkan pemimpin kalau tiba-tiba dia berlaku zalim. Tiba-tiba dia tak sayang pada rakyat dia. Sebab apa? Sebab mungkin rakyat dia sendiri yang salah. Rakyat dia sendiri yang kerja menghina dia, menyalahkan dia ataupun tidak beradab dengan dia. Bukanlah kita suruh memuliakan ni dengan maksud kita bodek. Bukan bodek. Jangan kita ingat, oh ni ustaz nak suruh bodek ni pemimpin. Tak, bodek tu lain dah. Yang disuruh di sini adalah kita menghormati orang sesuai dengan keadaannya. Orang kaya. Kalau orang kaya tu, kalau kita nak tegur dia dengan cara apa? Kita belanja makan contoh, ataupun kita kita bawa dia ke tempat-tempat tertentu, Starbucks contohlah. Kalau rasa perlu, tak ada masalah. Jangan kita kata alah dia manusia biasa, kau tegurlah dia, makilah dia. Tak boleh. Kalau dengan orang yang biasa, kita boleh tegur dia dengan cara bawa ke tempat yang dia suka. Samalah hal keadaannya dengan siapa pun. Jadi kalau dengan orang biasa, dengan siapa-siapa pun Nabi suruh jaga. Jaga, letakkan dia pada tempat yang sesuai. Dakwah dia sesuai dengan keadaan dia. Apatah lagi Nabi sendiri. Nabi sendiri kita kena letak sesuai dengan martabat. Sebab apa? Sebab ulama tafsir sebut lagi, al-mufassirin disebutkan bahawa apabila disebutkan dalam ayat tu, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bila Allah dan malaikat berselawat ke atas Nabi, Allah, Tuhan kita, malaikat, makhluk yang tidak pernah berdosa pun selawat atas Nabi. Kenapa makhluk lain, iaitu kita ni, yang hina ni, tiba-tiba rasa kita tak perlu untuk selawat? Tak perlu untuk selawat. Jadi dapatlah kita fahami kat sini, apabila seseorang itu tidak berselawat, tak nak selawat, malas selawat, walaupun dah diberitahu kelebihan-kelebihan ni, malas sangat, tak nak, paksa pun tak nak. Kalau orang macam ni, bila disebutkan dia memang tak nak selawat, memang dia malas selawat, maka dia pun termasuk melakukan perbuatan yang menyakiti Nabi SAW. Dia pun termasuk di antara perbuatan yang tidak meletakkan Nabi pada tempat. Itu yang kita kena faham. Jadi daripada apa yang dijelaskan oleh mufassirin dalam ayat tersebut, bahawa tidak berselawat pun termasuk perkara yang boleh membawa pada laknat Allah SWT. Difaham di situ. Nabi tak pernah suruh kita selawat secara soreh. Nabi tak kata wajib kamu ni selawat. Nabi tak pernah kata. Sebab Nabi tahu kemampuan umatnya. Tapi Allah sendiri meletakkan satu amanah ataupun arahan kepada kita untuk selawat. Sallu alaihi, selawatlah ke atas Nabi. Dalam setiap kali Jumaat, khatib mesti sebut ayat ini, mesti sebut. Kalau tak sebut, orang kata tak sah lah. Memang tak sah, memang tak boleh kalau tak sebut, mesti dia akan sebut. Jadi benar, faham tak kita apa yang maksud di sebalik ayat tersebut. Jadi kalau kita balik pada hukum ni, apa hukum kita selawat? Selawat tu wajib ke sunat sebenarnya? Jadi Imam Al-Qurtubi dalam tafsir dia, tafsir Al-Qurtubi, dia sebutkan ijma' ulama' ataupun hampir kepada ijma'. Ada pandangan lain mengatakan hampir kepada ijma'. Mengatakan bahawa ijma' ni sepakat lah. Sepakat ulama' katakan bahawa wajib bagi umat Islam berselawat ke atas Nabi SAW. Wajib. Bukan sunat. Wajib sunat.
Tapi rahmatnya Allah SWT ni tahu kemampuan makhluk. Jadi Allah tidak menetapkan berapa bilangan. Hukum dia wajib. Jelas lah bila dalam ayat tu sebut sallu, berselawatlah. Selawatlah orang Islam, selawat. Tapi Allah tak sebut berapa bilangan dia. Yang itu adalah rahmat Allah SWT kepada hamba ni, tak sebut bilangan. Jadi ulama pun mengatakan sepakat wajib berselawat atas Nabi SAW. Orang Islam muda ke tua ke wajib berselawat. Tapi kewajipan tu adalah sekali seumur hidup. Satu kali berselawat seumur hidup. Jadi mudah, tak susah. Maksud kalau orang tu dia tak pernah berselawat, ada dia orang Islam, jadi teruk sangat tak? Teruk sangat kalau bila dia dah Islam tapi dia tak pernah selawat seumur hidup, teruk sangat. Tapi ulama pun ada membahaskan berkenaan hadis Nabi SAW yang disebutkan al-bakhil, berkenaan hadis bakhil. Ini pun ramai dah pernah dengar, biasa ustaz sebut. Bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alaihi salatan. Bakhil bagi orang yang tak berselawat, yang disebut namanya, yang disebut namaku di hadapannya tapi dia tak nak selawat. Dia tak selawat. Bakhil ataupun kedekut ataupun kikir. Pun bahasa yang mudah ni, pemalas lah. Bagi orang yang berselawat, orang yang dengar nama Nabi SAW dalam satu-satu majlis. Contohnya dalam majlis kita ni, dalam majlis kita ni dah dengar nama Nabi SAW berapa kali? Berapa kali dengar nama Nabi tapi tak selawat. Jadi Nabi kata bakhil orang macam ni. Sebab itulah ulama berselisih berkenaan hadis ni. Apakah selawat di dalam majlis yang disebutkan nama Nabi SAW tu, adakah wajib juga ataupun tak? Khilaf. Ada yang berpandangan wajib setiap kali nama Nabi disebutkan. Contoh nama Nabi disebutkan 20 kali, wajiblah 20 kali sebut. Ada yang berpandangan wajib lebih daripada bilangan yang disebutkan. Contoh 20 kali sebut, wajiblah lebih. 21 ataupun 30 pun wajib lebih. Ada juga pandangan kewajipan tu sekali saja. Sekali je, tak kira lah berapa kali nama Nabi disebut. Tapi jumhur mengatakan bahawa hukum dia sunat muakkad. Sunat muakkad. Bila dengan nama Nabi kita selawat. Tapi tak molek lah. Tak molek lah dipandang. Dan dalam situasi lain juga ulama dalam fiqh, dalam fiqh ibadah ada disebutkan berkenaan kewajipan berselawat di dalam solat. Dalam solat pun ada situasi yang lain. Solat pun wajib selawat. Iaitu ketika mana tahiyat akhir. Tahiyat akhir wajib selawat. Mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam Ahmad, wajib selawat ketika tahiyat akhir. Siapa yang tak baca selawat ketika tahiyat akhir, batal solat, tak sah. Tapi mazhab lain, contoh mazhab Maliki dengan mazhab Hanafi, kata sunat muakkad. Tapi pun mereka mengatakan bahawa mereka yang sengaja meninggalkan selawat ketika tahiyat akhir ni, solat mereka ni dipandang buruk di sisi Allah SWT. Allah pandang buruk solat. Jadi tu ada situasi yang berbeza lah. Mana ulama kalau boleh nak kita ni selawat sebenarnya. Nak kita selawat. Jadi kalau orang tu dia selawat tu 5 kali ataupun kurang dia 5 kali, nampak sangat dia memang malas selawat. Kalau kurang 5 kali memang jelas lah dia tak semayang. Kalau kita mazhab Syafi'i lah, 5 kali pun tak sampai sehari. Maksudnya malas sangat tu. Tapi ulama anjurkan kita lebih dulu, sebab selawat ni adalah amalan yang paling mudah. Amalan yang paling mudah dan tak banyak renyah. Tak banyak. Dalam hadis yang masyhur kita dengar disebutkan man shalla alayya wahidah.
Nabi sebut, siapa yang berselawat ke atas aku sekali, sallallahu alaihi asyra, Allah akan selawat ke atas dia ni 10 kali. Allah selawat ke atas dia ni 10 kali. Jadi bila disebutkan hadis tu, biasalah kita dengar hadis tu, tapi dia sebenarnya hadis ada sambungan dia. Disebut dalam sambungan ni, qala ba'du sahabah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya sebahagian sahabat yang dengar hadis tadi tu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu asyran liman shalla alaika marratan wahidah. Allah berselawat 10 kali kepada orang yang berselawat kepadamu sekali. Adakah hal zalik liman kana hadirul qalb? Adakah selawat sekali tu mesti dengan hadirul qalb? Hadirul qalb ni maksudnya adakah masih ikhlas? Sahabat tanya kepada Nabi, adakah selawat sekali itu mesti ikhlas? Wajib ikhlas ke? Sebab semua amalan kat atas muka bumi ni semua wajib ikhlas. Termasuklah solat wajib tu. Solat fardu tu wajib ikhlas. Siapa kata tak wajib? Wajib ikhlas. Tapi jangan ambil falsafah lepas ke Ahmad Laksamana ke. Kata aku tak boleh nak ikhlas, saya tak payah solat lah. Sebab wajib ikhlas. Jadi tak dapat ikhlas tu tak payah solat. Jangan terpengaruh dengan fahaman macam tu. Tapi kita boleh faham semua amalan wajib. Solat fardu kita wajib. Kalau kita tak ikhlas, tak diterima di sisi Allah SWT. Allah tak terima sebab menganggapkan dia buat tu bukan kerana Allah SWT. Tak ikhlas. Sebab apa buat solat ni? Sebab kena paksa. Kewajipan lepas. Dari segi fiqh, kewajipan dia lepas. Tapi Allah tak terima solat dia. Termasuklah solat sunat. Solat-solat sunat wajib ikhlas. Apa lagi? Sedekah kita, mengaji kita, berzikir kita, semua wajib ikhlas. Zikir kita semua wajib ikhlas. Tak ikhlas, tak dapatlah pahala. Allah tak terima. Tapi kalau lah selawat, sahabat Nabi tanya, adakah wajib dengan hadirul qalb, wajib ikhlas, ataupun adakah wajib khusyuk? Jadi kata Nabi SAW, la bal likulli musallin ghafil. Nabi kata tidak. Tak. Tak ni bukan maksud tak payah, tapi tak kat sini maksudnya tak wajib ikhlas. Amalan lain wajib ikhlas, tapi sampai tang selawat tak wajib. Tak wajib. Kalau buat lebih baiklah kalau boleh ikhlas. Kalau tak ikhlas sekalipun tetap Allah terima. Tu kelebihan selawat. Tu lebihnya selawat. Kita malas macam mana pun selawat lah. Kita mengaji macam mana, kalau kita tak ikhlas tak dapat pahala. Tapi kalau selawat, kita baca walaupun sekali, walaupun 1000 kali, tapi semua tu buat sebab tak ikhlas. Sebab apa? Orang ramai kat surau selawat lah. So Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Tiba orang balik, berhenti selawat. Adakah nampak sangatlah dibuat sebab orang? Tapi adakah Allah tak terima amalan dia? Tak, Allah terima. Allah terima amalan dia. Bal likulli musallin ghafil, Nabi kata bahkan orang yang berselawat dalam keadaan tak ikhlas. Dia selawat tak ikhlas ni. Wa yu'tihi Allahi amsal al-jibal wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Orang yang selawat dalam keadaan tak ikhlas, Allah akan beri pada dia ni amsal al-jibal, ganjaran setinggi gunung. Ganjaran setinggi gunung. Kita nampak ganjaran setinggi rumah ataupun setinggi kereta pun kita dah kagum lah. Kita tengok air banjir setinggi kereta pun kita dah gerun lah. Gerun. Macam mana kalau kita nampak benda yang baik, nampak emas setinggi rumah, setinggi kereta pun dah gerun, dah kagum. Apatah lagi kalau kita dapat setinggi gunung. Tak pernah lagi semua hayat, sepanjang hayat itu nampak emas setinggi gunung. Tapi disebut, Allah tak sebutlah amsal jibal, ganjaran setinggi gunung. Lebih baik daripada emas yang kita dapat.
Wal malaikatu tad'u lahu, dan malaikat akan mendoakan untuk dia dan minta ampun untuk dia. Padahal dia ni selawat tak ikhlas. Selawat kena paksa. Selawat sebab orang suruh, cikgu suruh. Selawat sebab ustaz dia suruh. Kau amalkan ni, alamak berat pula. Tapi dia buat juga. Dapat ganjaran ni tak termasuk lagi yang Allah sebut 10 kali. 10 kali Allah berselawat ke atas dia, tak termasuk lagi. Wa amma idza kana hadir al-qalb waqt as-salati 'alayya fala ya'lamu qadra dhalik illa Allah Ta'ala. Adapun jika dia selawat, jika dia hadir al-qalb, jika dia ikhlas ataupun khusyuk pada ketika dia berselawat ke atas aku, Nabi kata fala ya'lamu qadra zalika illa Allah Ta'ala. Maka fala ya'lam, aku tidak tahu, tidak diketahui apa ganjaran yang Allah akan bagikan pada dia, melainkan Allah sahaja yang tahu. Ini jawapan Nabi. Tadi Nabi boleh bagi tahu ganjaran macam mana. Tiba kalau orang tu ikhlas pula, selawat sekali ikhlas, Nabi kata aku tak tahu, Allah je tahu apa maksud. Ni yang ni ulama suruh kita fikir. Ulama maksud kita suruh fikir. Jadi ulama membahaskan, kalau kita perhatikan semua amalan-amalan, kebanyakan amalan-amalan disebutkan. Contohnya kita baca bismillahirrahmanirrahim, la yadur ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa sami'alim. Baca 3 kali, Nabi kata dia akan terselamat. Kalau dia baca petang, terselamat seluruh malam dia daripada kecelakaan. Kalau dia baca pagi, terselamat siang dia daripada kecelakaan. Kalau dia baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, dia baca sebanyak sekian-sekian, dia akan disediakan perbandaraan pahala ke akhirat ni. Maksudnya dia ada pahala kata khusus tersimpan. So kalau nak pakai waktu emergency ke, amalan dia sikit ke, akan tampung. Siapa yang baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, siapa baca, maka akan diampunkan dosa dia, sekalipun dosanya sebanyak buih di lautan. Dan banyak lagi amalan-amalan lain, zikir-zikir lain, baca 33 kali subhanallah, baca la ilaha illallah wa la syarikalah 10 kali lepas maghrib. Apa lagi? Solat, tak sebut lagi solat duha, solat tahajud, semua ada ganjaran-ganjaran. Jaga solat rawatib, semua ada ganjaran dia. Tapi sampai yang selawat tu, Allah sebut dalam hadis, baca selawat sekali Allah balas 10 kali. Yang ni ulama saya fikir. Sebab semua amalan tadi kebanyakan disebutkan ganjarannya. Tapi sampai selawat, kenapa Nabi sebut Allah akan selawat ke atas. Ulama katakan bahawa ini kerana tidak ada ganjaran khas yang sesuai untuk digambarkan kepada orang yang berselawat ke atas Nabi SAW dalam keadaan ikhlas. Tak ada ganjaran yang boleh ditunjukkan dan boleh digambarkan, melainkan Allah sendiri yang akan membalas dengan Allah berselawat 10 kali ke atas dia. Nampak besar pada orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Nampak tak hebat? Allah sendiri bagi ganjaran. Sebab tak ada ganjaran lain yang sesuai, maka Allah ganti ganjaran tu dengan Allah sendiri yang menjadi pemberi ganjaran pada orang yang selawat. Itu hebat ni bagi orang selawat. Jadi sebab itulah selawat ni mempunyai rahsia yang banyak. Sir, kita tak masuk lagi rahsia-rahsia dalam selawat. Kita tak masuk lagi apa yang selawat ni boleh bantu pada kita. Bagi orang yang kena musibah, banyakkanlah selawat. Banyak selawat. Dan dalam selawat tafrijah pun disebut yuqdal hawaij. Boleh kabulkan banyak hajat. Jangan kita rasa selawat ni hanya untuk dapat pahala. Banyak lagi rahsia yang boleh diberikan pada mereka yang selawat. Azan.
Jadi dengan selawat mempunyai banyak rahsia-rahsia yang tak dapat kita gambarkan. Hanya bagi orang yang beramal sahaja memahami. Banyaklah, sebab tu yang setengah ulama menulis kitab-kitab pengalaman ulama-ulama ataupun orang-orang soleh dulu, dalam mereka mendapatkan kemuliaan, kebaikan dengan asbab mereka selawat. Cerita-cerita, tak ada yang cakap buat apa nak dengar cerita-cerita ni Ustaz, dengar hadis lah sahih. Tak, cerita-cerita orang soleh, kita bukan dengar cerita kedai kopi, kita dengar cerita wali-wali Allah, orang-orang soleh. Diceritakan sebab sebagai motivasi itu. Kita dengar cerita-cerita orang soleh ni sebagai motivasi. Kalau kita dengar cerita sang kancil dengan sang buaya tu, tak apa pula. Sebab apa? Sebab motivasi. Samalah kita dengar cerita orang soleh, orang-orang yang dah meninggal ni, orang meninggal dalam keadaan baik ni, supaya kita dapat motivasi. Kita tengok cerita-cerita orang yang baik, meninggal ketika buat amal tolong orang banjir, kita dengar, kita dapat inspirasi nak tolong orang, dan sebagainya. Kita ambil kisah ni, cerita tak percaya dia pulang. Kadang ada orang dapat harta kekayaan yang banyak disebabkan selawat, kita tak percaya, mengarutlah. Tapi sepatutnya kita pandang dari sudut positif. Benda itu adalah sebagai motivasi kita untuk selawat sebenarnya. Yang mana ialah sebagai kesimpulannya, kita bila dah zaman pandemik ni, kita dah kurang sikit buat majlis selawat. Dulu kalau setiap kali bulan Maulid, masjid ke surau mesti buat ceramah perdana ke, Maulid Akbar ke, apa lagi, selawat perdana ke. Ramai dah yang selalu buat. Walaupun ada yang tak nak buat, macam-macam sebab tak nak buat. So selawat pun tak nak. Selalu buat. Kat TV pun buat. Anak-anak kat sekolah pun, sekolah rendah pun buat juga, sekolah menengah. Jadi kita dah biasa. Bila Maulid kita biasa. Tapi bila dah zaman pandemik ni, dia kurang sikit. Dia kurang sikit. Mungkin sebabkan pandemik. Dan kalau lah waktu selepas pandemik ni, kita pun dah, kalau tak silap dah lebih 3 bulan dah. Bulan Maulid dah lebih 3 bulan dah lepas dari kita. Mungkin kita dah rasa kurang tu disebabkan bulan Maulid tu dah lama dah. Jadi sepatutnya alasan macam ni kita tak patut berikan pada diri kita sendiri. Sebabnya nak beramal kita bagi alasan bulan Maulid dah lama, program-program tak ada. Kita tak patut ikat diri kita ni dengan program sebenarnya. Tak patut. Sebab program sebenarnya, tujuan program-program, tak kisah kerajaan buat ke, masjid surau buat, program ni sebenarnya tujuannya nak tarik hati orang-orang yang lalai. Nak tarik hati orang-orang yang dah jauh daripada agama ni, dah lupa kat Nabi, lama tak datang semayang. Itu tujuannya. Jadi kalau kita pun dah lama lah tak ada, jadi kurang selawat. Jadi kalau kita bagi alasan disebabkan program, maksudnya kita pun sama lah seperti orang lain. Dan kan kita ni golongan yang selalu rajin ataupun boleh jaga ibadah solat. Sepatutnya kita tak jadikan program sebagai alasan. Sebab tu jangan kita letakkan alasan barulah kita nak beramal. Nanti sebab bila kita tak beramal. Jadi jangan malu kita mulakan daripada sekarang. Walaupun kita rasa orang tahu aku ni tak kuat berselawat. Jadi tiba-tiba nak mula sekarang rasa malu. Tak perlu malu. Kalau kita ada pun perasaan tu, tak ada masalah. Sebab apa? Tidak wajib pada ikhlas. Tak wajib pada ikhlas. Buat je. Tak kisah apa orang nak cakap. Dan jangan sekali malu untuk ajak ahli keluarga kita, anak-anak kita cinta pada Nabi. Jangan malu. Malu dah nak sebut-sebut cinta ni. Dia jenis hati keras, hati batu. Jadi tak nak sebut cinta, allergic. Tak boleh. Pada kait dengan Nabi SAW, mesti sebut. Mesti ajar pada anak-anak ni cinta pada Nabi. Lebih daripada cinta pada manusia lagi. Sebab bila kita di akhir zaman ni, kita ni ulama' dah banyak kali ingatkan lah. Ulama'-ulama' yang betul-betul soleh lah. Betul-betul ulama' lah. Bukan saya tahu ulama' dah banyak kali. Ulama' sebelum ni, ulama' zaman-zaman sebelum ni selalu ingatkan kita ni di akhir zaman. Jadi antara ubat
antara penyelamat kita di akhir zaman, nak berdepan dengan fitnah akhir zaman, bencana akhir zaman, wabak akhir zaman, antaranya penyelamat kita berdepan dengan ujian kesusahan akhir zaman, penyelamat dia adalah dengan kita banyakkan selawat. Banyakkan selawat tu je. Kalau kita relate dengan logik, memanglah takkan sampai logik. Tapi itu adalah peringatan yang telah disebarkan, telah disampaikan sejak zaman ke zaman. Jadi kalau kita rasa tak logik, amalkan dulu. Sebab apa? Bagi orang yang beramal selawat ni, barulah dia tahu apakah rahsia-rahsia, sir-sir sebalik amalan berselawat. Amalkan selawat. Imam Al-Hafiz As-Sakhawi di dalam kitab dia Qaulul Badi fi Fadli ala Habib Syafi'i disebutkan, sekurang-kurangnya kita ni nak termasuk, kita orang awam, nak termasuk di kalangan golongan-golongan yang dikatakan banyak berselawat. Sekurang-kurangnya adalah dengan kita berselawat 300 kali sehari. 300 kali sehari baru kita termasuk golongan yang banyak selawat. Walaupun kita ni paling sikit 300, tapi kita termasuk golongan yang banyak. Masuk golongan orang yang selawat sehari beribu-ribu, ratus ribu, ada yang juta. Kita termasuk, sebabkan kita dapat selawat 300 kali. Jadi mungkin orang yang tak pernah buat, tak pernah amalkan, dia rasa banyak. Tapi percayalah, kalau kita dah mulakan kita punya amalan, insya-Allah kita rasa 300 mudah. Wajibkan lepas solat fardu tu, wajibkan untuk diri kita lah. Baca seorang-seorang. Imam tak baca pun tak apalah. Imam baca satu pun tak apa. Yang kita kasih cukup 10 kali, 20 10 kali lah untuk permulaan. Setiap kali lepas solat fardu, baca yang paling pendek, tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pun tak apa. 10 saat habis. Kurang 10 saat kalau baca lagi. Ataupun dia baca yang dalam hadis Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Baca 10 kali sekejap. Tidak ada satu bebanan pun. Sekiranya orang tu dah biasa membasahkan lidahnya dengan selawat. Jadi syukurlah setakat tu. Mudah-mudahan kita dapatlah beramal, termasuklah diri saya beramal dengan apa yang disampaikan ni, yang mana perbanyakkanlah selawat. Mudah-mudahan dengan perbanyakkan selawat kita akan dirahmati oleh Allah dan dijaga keselamatan di akhir zaman. Wallahu a'lam. Aku qul hadza wa astaghfirullahalazim lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.